yang menunjukkan terdapat perbezaan ketara di antara ekonomi yang mula dibuka. Kita ada untuk Eropah, kita ada UK yang menunjukkan bacaan PMI dia menunjukkan aktiviti adalah lebih positif, lebih bagus dengan sektor perkhidmatan, services sektor yang dibuka. Kita nampak lonjakan dan jangkaan kepada KDNK ataupun keluaran dalam negara kasar yang lebih tinggi untuk ekonomi-ekonomi seperti Eropah dan juga UK. Malam nanti kita ada US, jadi kita jangka yang lebih kurang sama. Manakala untuk Jepun dan juga Australia, kita tahu dekat Australia, Victoria lockdown dalam bulan 6 lepas, dalam awal bulan ni. Jadi kita nampak bacaan dia lebih muted. Manakala Jepun menunjukkan penurunan program vaccination dia bermula agak perlahan. Itu pun bermula disebabkan oleh tekanan kepada penganjuran Olimpik. Jadi kita nampak untuk Jepun aktiviti adalah lebih rendah, tetapi pekerjaan menunjukkan peluang pekerjaan lebih banyak dekat Jepun. Mula lebih banyak company buka lah. Itu menunjukkan we are in recovery state untuk negara-negara yang masih seperti even macam kita kan satu kat Malaysia, benda yang sama. We are looking at starting of recovery dekat negara-negara yang ada masalah untuk bukakan ekonomi dia. Manakala negara yang dah buka ekonomi dia, dia sedang berdepan masalah lain pula, inflasi. Itu cerita dia. Pening kepala, pening. Itu cerita dia. Banyak lagi nak diceritakan oleh Zul kejap lagi. Teruskan bersama Zul sampai sesi jam 7 ni lah. Sampai jam 7, 2 jam macam biasa. Ada apa-apa soalan boleh tanya dekat ruangan komen. Nanti Zul tolong jawabkan dalam sesi siaran langsung. Okey, tak nak ambil masa Zul dah. Kita akan serahkan kepada Zul pula dalam ruang lanjutan lokal. Okey, silakan Zul. Thank you, Datul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam sesi petang ni. Saya ada dua. Satu adalah yang 5 sampai 7 dan sebelah malam nanti. Waalaikumsalam, Dian. Sebelah malam nanti 8 sehingga jam 9. Jangan lupa bersama saya, Zatul dan juga Imran dalam satu sesi Follow the Bull Show. Jadual kita semua ada dekat social media kita, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat Telegram. Jadi pastikan anda dah follow kita punya social media, nak tahu jadual kita. Jadi petang ni topik kita musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar anda. Sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin. Dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Zul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur penuh masa dan dalam dunia dagangan. Saya dapat lebih daripada 10 tahun. Okey, jadi kita lihat dahulu apa yang ada dalam pasaran semasa. Seperti saya sebut tadi, kita ada data PMI yang menjadi perhatian pasaran untuk semasa. Kita ada PMI untuk Europe yang menunjukkan bahawa sektor perkhidmatan mula menunjukkan pengukuhan. Kita ada lebih banyak ekonomi, lebih banyak pelancongan. Kita ada sekatan pelancongan, sekatan kedatangan dari US dah di-lifted, dah dibenarkan lah untuk pelancong, untuk pengunjung dari US untuk datang ke Eurozone. Kita ada untuk sektor pendidikan juga, lebih banyak sekolah, lebih banyak universiti, kampus yang mula dibuka balik, dan itu menyokong kepada sektor perkhidmatan dekat Eurozone. Kalau kita lihat kepada report dia, ini report dia, anda boleh tengok dekat PMI ni. Anda klik dekat Forex Factory tadi, ada link dia. Jadi kalau kita lihat dekat Eurozone ni, Eurozone bacaan yang keluar pada hari ini adalah yang tertinggi dalam tempoh 15 tahun. Itu menunjukkan bahawa jangkaan GDP
untuk Euro area, GDP untuk Euro area yang akan keluar pada bacaan pertama dia nanti. Bacaan pertama dia akan dijadualkan akan keluar pada hujung Julai, pada hujung bulan depan. Dijangka akan mencatat bacaan yang akan lebih tinggi. Itu makna data yang tadi tu. Kita jangkakan sama ada 0.2 ataupun lebih 5%, 4% itu jangkaan pasaran lah. Lebih tinggi untuk kuartal yang kedua, yang akan keluar dekat sini nanti. Jadi belum ada lagi data berkenaan, tapi berdasarkan PMI ini adalah data yang paling awal melihat kepada aktiviti sektor swasta, menunjukkan bahawa aktiviti adalah lebih tinggi, lebih banyak aktiviti ekonomi, dan itu menyokong kepada bacaan GDP yang lebih positif. Kita juga ada untuk UK juga menunjukkan bacaan yang biarpun tak setinggi seperti jangkaan pasaran, kita ada peningkatan daripada sudut pengambilan pekerjaan, tetapi pada masa yang sama seperti dekat Eurozone tadi, tekanan kepada harga, inflation, wassalam kali, itu kebimbangan semasa pasaran. Whether ini adalah something yang akan berkekalan ataupun cuma untuk bersifat sementara bila orang start kerja, bila orang ekonomi buka balik, orang membeli dan lain-lain. Whether that will be transitionally, sementara, ataupun akan kekal dalam ekonomi, itu persoalan dia semasa. Jadi dekat UK juga menunjukkan bacaan komposit yang lebih average untuk 3 bulan daripada bulan April, Mei dan Jun, menunjukkan bahawa GDP untuk UK juga dijangka lebih positif, lebih tinggi berbanding dengan kuartal pertama. Persoalannya, adakah ini akan berterusan pada kuartal ketiga? Sebab yang kuartal kedua tu memang dah price in. Jadi berdasarkan apa yang kita ada, PMI, pengambilan pekerja, orang tak ambil kerja kalau dia tak jangka ekonomi lebih bagus ke depan. Faham tak, Pian? Galih? Kalau kita ada company, anda dah perform. Jadi anda dah hantar semua order customer kan. Kalau anda jangka ke depan, ekonomi tak bagus, tak ramai orang order, anda tak ambil pekerja. Faham tak? Jadi daripada sini anda nampak, employment growth hits record high untuk bulan 6. Anda tak ambil pekerja sekiranya anda tak jangka ekonomi lebih bagus ke depan. Anda tak ambil orang kerja seminggu, 2 minggu. Sebab ada kontrak apa semua kan. Jadi ini menunjukkan bahawa sektor swasta menjangka bahawa kuartal ketiga kita akan ada yang lebih positif. Pada masa yang sama kita juga ada untuk Jepun. Jepun biarpun aktiviti adalah lebih rendah, tetapi pengambilan pekerja dia menunjukkan peningkatan. Ini adalah untuk pengambilan pekerja. Kalau kita lihat dia punya ni, stronger growth, unchanged pace of growth untuk perkhidmatan, tetapi untuk perkilangan menunjukkan lebih ramai pekerja diambil pada bulan 6. Jadi mereka tak akan buat benda tu kalau tak ada order ke depan. Dia bukannya ambil untuk bulan 6 lepas tu buang ramai-ramai bulan 7. Tak ada. Jadi itu yang kita nampak sekarang ni. Sektor swasta menjangkakan ekonomi lebih positif. Kita dah masuk kuartal ketiga. Kita nak masuk kuartal ketiga tak lama lagi. Itu menunjukkan sektor swasta adalah lebih positif. Sekiranya sektor swasta lebih positif kepada ekonomi, lebih banyak pelaburan, lebih banyak pengambilan pekerja, dan itu menyokong kepada pasaran secara besarnya. Itu yang kita nampak daripada PMI ni. Jadi kita nampak yang sama untuk Australia. Biarpun lebih slow down sebab kita ada Victoria yang ada kes COVID-19, some new lockdown berlaku pada awal bulan ni, tetapi pengambilan pekerja juga menunjukkan yang lebih positif. Dan kita ada tekanan harga yang mula menurun dekat Australia, menunjukkan apa yang berlaku sebelum ni adalah transitionary, bersifat sementara untuk semasa. Waalaikumsalam, Rosti.
Jadi ini semua menunjukkan everything is looking good untuk kuarter ketiga. Jadi kalau kita ambil average PMI ni, US belum lagi, malam nanti, itu cara saya interpret PMI. Kalau kita nampak bacaan April dan Mei, komposit dia, maksud komposit ni campur perkilangan dan perkhidmatan, menunjukkan bacaan yang lebih positif. Untuk Jun kita jangka ada slow down sikit selepas naik banyak pada bulan 5, ekonomi dibuka, lebih banyak sektor dibuka dan bantuan kerajaan mula diturunkan, orang kena pergi kerja. Itu Jadi itu menunjukkan bahawa Jun ni kita akan ada bacaan yang lebih rendah, tetapi jumlah pekerja akan lebih ramai. Jadi jangka untuk apa? Apa yang anda boleh jangka ni? NFP. Faham tak? NFP akan lebih tinggi pada bulan depan. Pada minggu satu lagi. NFP, lebih ramai orang cari kerja, bantuan kerajaan, orang tak boleh tunggu kat rumah, tunggu duit daripada kerajaan. Sebab kerajaan negeri dekat US ada yang dah mula stopkan bantuan yang diberi sebelum ni, ataupun kurangkan. Jadi orang kena kerja. Ini maksud dia semua. Untuk Eurozone kita ambil 3 bulan average dia menunjukkan average yang lebih tinggi berbanding dengan kuarter pertama. Jadi kuarter kedua kita jangkakan bacaan GDP yang lebih positif. Untuk Jepun biarpun masih lebih slow down, tetapi bacaan yang kuat pada April dan kita ambil average activity dia adalah lebih tinggi berbanding yang sebelumnya. Jadi kita jangkakan bacaan quarterly untuk GDP dia pada kuarter kedua akan lebih positif. Okey? Ni semua ada dalam outlook. UK biarpun tadi bacaan miss market expectation, anda tak nampak GDP jatuh berdebuk kecuali against Australia dollar tadilah. Ini menunjukkan bahawa average dia adalah lebih positif berbanding sebelumnya. Jadi kita jangkakan untuk GDP dia untuk quarterly ni akan lebih positif, akan lebih tinggi. Tak ada dah negatif ni. Itu maksud dia. Australia sama 2 bulan lebih rendah, menurun, tetapi kena faham ini atas 50 dan average 3 bulan ni adalah lebih tinggi berbanding kuarter pertama. Jadi kita jangka juga untuk GDP dia akan lebih positif untuk kuarter kedua yang akan keluar pada bulan 9 nanti. Jadi kita jangkakan untuk ini juga akan lebih positif. Itu cara baca dia. Okey, jadi itu yang kita ada. Kita nampak, kita sedang tunggu untuk US whether the trend continue. Manufacturing mungkin rendah sikit, supply chain problem, harga naik, tetapi employment index dalam PMI dia dan juga kepada services sector dia dijangka akan meningkat. Itu yang kita akan tengok pada malam ni. Pasaran menjangkakan 70, lebih rendah daripada sebelumnya, tapi bukannya lebih rendah tu, tak, bukan. Itu adalah atas 50. Dia 70.4 ni jadi 50 baru dia. Jadi kalau dia meningkat, dia akan 51, 52. Kalau dia meningkat lebih banyak, itu maksudnya dia meningkat lebih banyak daripada bulan sebelumnya. 51 pun dia meningkat. 50 dia sama seperti level sebelumnya. Itu maksudnya. Jadi perhatian kepada US punya manufacturing PMI pada malam ini. Kita ada juga Fed Powell semalam mengulang benda yang sama, so not much reaction daripada pasaran daripada Fed Powell testimony semalam. Jadi itu perhatian market hari ini adalah kepada manufacturing PMI untuk US, services PMI untuk US, memberikan gambaran kepada hala tuju ekonomi untuk US. Berikan perhatian kepada dia punya employment. Sebab kalau PMI ni dia ada pecahan kepada employment, kepada new sale, new orders. Jadi dalam PMI report tu ada pecahan dia. Market akan tengok kepada contohnya backlog orders, itu menunjukkan belum siap lagi barang, new orders, dan juga kepada employment. Itu yang market nak tengok. Sekiranya 3 ni positif, kita akan ada bacaan PMI yang lebih positif, sentimen pasaran yang lebih positif. Itu yang market sedang tunggu. Okey, jadi kita tengok dekat chart apa yang ada semasa.
Untuk semasa movement ini either nampak seperti either dia dah completekan satu ni, apa pun saya tak berminat untuk nak masuk sebab ini bukan higher high. Kalau dia buat higher high satu ni, kalau dia break out, then kita trade wave 2. Hampir Kalau dia naik, satu lagi kalau naik macam ni. Kalau dia naik, tak break structure. Dia naik macam ni, break out dan berakhir dengan divergence, kita akan masuk wave 2. Ada rupanya. Okey, kalau ini sekarang ni nampak dia tak ada divergence. So kalau dia naik satu lagi berakhir dengan divergence, dan buat higher high, dua ni anda boleh trade. Faham? Okey, sekiranya itu berlaku. Hanya jika itu berlaku. Kalau tak ada, jangan. Itu adalah untuk US 500. Saya lebih berminat sebenarnya kepada Nasdaq. Kejap. Itu adalah untuk S&P 500. Okey, itu S&P 500. Yang kedua, kita tengok kepada US 30. Pergerakan semasa tak break apa-apa. Ini cuma satu structure. Dia boleh buat satu lagi high, tapi ini kalau dia buat satu lagi high, ini adalah satu structure. Anda nak cari trend, Anda nak cari trend yang tak lengkap. Jadi pada waktu ni tak ada apa-apa. Ini baru kat sini. Tak ada apa-apa. Okey, belum. Jadi untuk US 30 saya tak minat. US 500 hanya jika dia break high. Yang saya minat semasa yang break level high dia adalah US 100. Nampak? Ini trending. Dia break. This movement kat sini, dia break. Jadi kita tunggu 3 wave correction bila dia break this structure. RSI dia kita nak tahu dia break, pada waktu ni belum. Sebab itu saya masih tunggu dia ni. Kita tengah tunggu dia membetulkan structure ini dari sini. Selagi anda tak nampak momentum yang macam ini, anda tak berminat kepada pullback yang kecil-kecil ni. Nampak dah sekarang kan, Pian? Galih? Kan, ini satu structure. Ini satu structure. Jadi anda nak cari 1, 2 dan yang ini dah break. Ini structure dari sini. 1, 2. Jadi kita dah ada benda ni. Kan? Jadi kalau dia tak complete, maksudnya 1, 2, dia belum sampai lagi 100%. Yang naik ni nampak satu structure. Macam ni. Kita nampak dia tak ada buat yang pelik-pelik kan. Nampak kan, Ustaz? Buat sama. Semua chart, semua anda buat macam tu je. Itu incomplete sequence. Dah tangkap kan benda tu kan? Anda nak tahu structure dia habis. Itu yang tricky. Anda nak tahu dia break dengan 5 structure, anda tengok kepada apa dia? Kepada divergence. Pada waktu ini kat sini tak ada divergence tau. So there could be one more high. Dekat time frame kecil dah ada. Sekejap. Okey. Sekejap saya buang. Kalau tak berselarut. Dia kena tak. Lebih kurang. Macam tu lah nak cerita dia. Dia kena top up. Boleh pakai. Okey, yang ni tak ada. Ni tak ada. Nampak? Untuk DAX ni, ini lain. Nampak? Nampak? Yang ini nampak tak structure dia? Ini break. Dia tak semua akan jalan sekali, semua lekuk-lekuk dia. Dan ini berakhir dengan divergence. Boleh tak trade 3 wave kat sini? Tak. Sebab ini bukannya break. Dia tak break satu kat sini. Jadi tak cukup syarat. Tak cukup syarat untuk buat yang ini tadi. Dia tak cukup syarat. Dia boleh lagi turun. Boleh. Ini jadi A, B dan C. Faham? Lepas tu dia turun. Gelebuk ke bawah. Anda trade yang lain. Faham? Ada trade benda yang ada trend. Jangan trade yang ini. Ini tak ada trend. Benda tu je. Ulang-ulang buat benda tu je.
Okey, ini adalah untuk DAX ya. Untuk Nikkei juga menunjukkan yang sama. Ini anda tengok RSI dia, momentum dia, structure break pada waktu ini daripada sini, ini nampak lain, ini nampak besar kan. Kita berakhir dengan divergence. So, kalau macam tu kita akan letak macam ni. Tapi boleh tak trade dia? Tak, satu tu tak break high. Jadi satu kita habis kat sini. Ya, kita sedang buat wave 2. Okey? Jadi bila yang lain tadi buat, katalah US S&P 500 buat high satu lagi. Ini akan jadi A dan B. Gaduh kali. Faham? Itu je. Dia tak adalah semua satu. Tapi berdasarkan structure tu, kita faham apa yang kita sedang tengok. Jadi ini yang kita sedang lihat sekarang. So, correction dalam JP 225. Boleh tak dia jatuh lagi? Boleh. Selagi dia tak break high. Tapi Nasdaq tadi break high, menunjukkan ini adalah low dia. Faham? Nasdaq tadi break high. Nasdaq tadi dia break high yang ini. Yang ni dia break high. Ini menunjukkan bahawa kita ada structure tu ke atas. Itu maksud dia. UK 100 kita nampak kecil, 2 candle dia, tetapi RSI dia menunjukkan yang lain. Nampak dia dah start, kalau kita tarik trend line daripada sini, dia break. Ya. Jadi ini menunjukkan bahawa kita dah habis. Saya saja tak updatekan chart tengah hari. Biasanya saya sebelum ni, bukan tengah hari, sebelum kita punya sesi ni, saya update yang ni pagi tadi tau. Jadi kita habiskan ya. Satu kita kat sini. Itu dia. Jadi kita sedang buat wave 2. Ya, dalam ni kalau kita tengok, dia boleh buat 5 wave kat dalam ni. Kalau kita pergi time frame kecil lah. Iaitu untuk ni. Jadi boleh tak trade? Tak. Tak. Kalau ini breakdown ke bawah, ini kan jadi 5, 3 dan 5. Ya. Kalau itu breakdown ke bawah, Nasdaq kita akan tunggu double correction. Buat yang besar sikit. Kita akan buat macam ni. Bukan double correction, kita akan buat yang macam ni ya. Kita akan extend kan. Kita akan jadikan ini sebagai wave 3 macam ni. Kita akan habiskan ini sebagai yang lebih besar, iaitu 3 ini. 3 ini kat bawah sana. Kalau itu berlaku. Kalau JP 225, UK 100 breakdown ke bawah. Apa pun 3 wave pertama Nasdaq anda cari untuk long. Okey. Sama ini adalah IBEX. Jadi pergerakan semasa anda tengok ketara kan, nampak dia start untuk break. Kalau ada tarik trend line dekat sini, ini nampak lain. Jadi ini adalah wave 4. Adalah wave 5. Dah faham macam mana kita nak jangka, macam mana dia dah habis, satu structure tu habis macam mana kan. Jadi kalau itu berlaku dan buat pembetulan yang besar, dan wave 2, dan yang ini boleh habis. Ini tak perlu buat ke atas. Tak kisahlah apa pun. Yang kita tahu, kalau Nasdaq ni buat 3 wave, nampak mata kita, dan kita akan cari peluang 3 wave 2 dekat sini. Itu saja yang kita tahu. Boleh? Okey. Itu adalah untuk indices. Ada soalan untuk indeks? Jadi ini pun nampaknya dah habis. Saya habiskan. Jadi dia satu je chart dia. Sama je cerita dia. Ada soalan untuk indeks? Ingat
penurunan indeks tu adalah wave 2. Apa sifat wave 2? Ni yang selalu orang indices diawali di H1. Di H1 kita sedang tunggu 1 2 3 4 5 1 ini. 1 2 3 4 5 kita sedang tunggu 1 2 dan 3. Kita sedang tunggu benda ni. Ya. Jadi kita ada US 100. Kita ada US 100 yang ada set up dekat situ. Yang ada high untuk US 100. Jadi kita cari. Kita cari untuk US 100. Itu je. Jadi kalau anda tahu dia akan buat laju dan deep, anda tunggu yang lebih deep. Kalau anda tahu itu ni, jadi US 100 anda akan jangka zigzag. Anda akan jangka dia buat zigzag. Dia akan buat yang macam ni, yang laju sikit. Kalau ada 1618 dan anda confirmkan dia sebagai zigzag. Tapi bukan reversal. Okey. Jadi kalau ini yang anda jangka untuk indeks, untuk H1 dia, apa yang anda jangka untuk yen pair? Yen pair pun sama. Sini akan habiskan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Faham? Boleh? UJ tak, tapi yen pair yang lain. Euro JPY, GBP JPY. Nampak? 1, 2, 3, 4. One more high. 1, 2 dan 3. Boleh? Kalau mana-mana yang ada buat higher high, anda boleh trade. The thing is, tak ada. GJ tak ada. Ini tak ada. Ini bukan. Kalau dia break atas ini, anda boleh trade. Dah ada trend. Dah ada higher high. AUD JPY tak ada. Sini tengah buat. Nampak? Dia satu je, semua sama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Boleh trade tak? Tak. Ini bukannya ni. Faham? Tapi saya tak lukis lagi. Biar dia habis 5 dulu baru saya lukis. Kalau tak berkali-kali nak ubah dia. Kan dalam yang kecil ni dia banyak dia punya fractals. Biar dia habiskan kerja dia. Nampak dah macam mana anda nak jangka pergerakan kan? It's ketara kan? Okay, ini pun 1, 2, 3, 4. Kita tunggu satu lagi. 1, 2, 3. Boleh? Jadi kita sedang jangka untuk yen pair yang struktur dia juga 5 wave sebelum ni. XXX US dollar di H1 juga akan buat 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan kita jangkakan dia akan buat high satu lagi, 1, 2 dan 3. Sebagai zigzag. Laju. Itu bermakna salah satu ini menunjukkan kita akan ada dua ni menunjukkan apa? Dua ni menunjukkan apa? Yang kuat kat sini apa? Untuk time frame M15. Yen. US dollar kat situ. Sekejap. Otak saya ke depan sikit. Jadi US dollar dah. Ini adalah untuk JPY. JP dan Y. Okey. Jadi kita tahu indeks ke bawah dalam wave 2 yang kat sini yen ni bukan kekuatan US dollar. Kita lihat kepada Euro JPY. Tengok lihat kepada Euro JPY. Euro JPY juga Euro JPY ini mungkin adalah A, B dan C ataupun ini adalah boleh buat 1, 2, 3, 4, 5 boleh je. Saya buat A, B dan C sebab sebelah belakang ni nampak A, B dan C. Maksudnya dia ending diagonal.
dia leading diagonal untuk lengkapkan wave 1. Okey, jadi itu bermakna kat sini akan habis sekiranya dia break higher high dekat sini, kita akan boleh trade wave 2. Pada waktu tu anda boleh beli US dollar. Masa ini itu adalah kekuatan yen. Faham? Anda akan dapati news malam ni, ingat apa saya sebut petang ni, esok anda tengok news. Esok Pian, Waalaikumsalam Ustaz. Esok anda tengok news Pian. Esok akan keluar, market jatuh ni. Itu cerita dia besok. Besok. Kenapa kita letak ini ending sebagai wave 5? Semua satu cerita. RSI dah mula melakukan divergence. Sama semua. Sama je. It's all the same. Esok anda akan tengok news. Market US jatuh, apa semua. Fear dalam market, yen, apa semua kan. Orang kelang kabut. Lewat 30 minit. Lekat jam. Faham? Itu sifat wave 2. Saya akan terima banyak mesej, market bila naik balik bang, saya tengah float teruk. Itu biasa. Itu biasa. Tak tahu. Kalau itu minit degree lah. Saya tak tahu. Saya sedang sebut apa degree dia semasa. Maksudnya yang kecil. Dia boleh jadi merah, boleh jadi biru. Jadi depend kepada apa yang anda jangka kat sini. Ini adalah minit A, B, yang color hitam jali C. Minute M-I-N-U-T-E. Yang ini. Okey. So, kita jangkakan untuk akan ada distinct pada malam ini. Whether US PMI miss ke apa ke, I don't know. Risk off. Risk off dah sangat. Sedangkan yen pair kita tahu dia dah sampai dekat equilibrium. Ni dekat equilibrium. Euro JPY, GBP JPY, AUD JPY. Jadi kita akan dengar, tengok esok. Tengok news esok. Kita tengok esok apa jadi. Jadi benda ni berulang-ulang berkali-kali dalam market. Jadi kalau ini break up, dia buat higher high, anda boleh trade untuk USD JPY ni. Saya tak jarang saya nak kata USD JPY boleh buy, tapi kalau ini berlaku, kita ada set up kita 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi berakhir dengan divergence, ada set up, anda boleh trade untuk USD JPY long kat sini. Ini dua ni sama dengan dollar index adalah sama dengan dollar index buat B kat sini. Okey? Yang buat B kat sini. Maksudnya, kita akan ada sekiranya market pergi risk off dalam US dan Asian session malam ini dan besok, sekiranya itu berlaku, wave 2, anda akan dapati news tak cantik. Bat mana bat? Bat ada tak? Bat pergi offshore balik ataupun ke mana bat? Dalam buku Elliott Wave, apa sifat wave 2? Wave 2, news tak bagus, confirmkan yang sebelum ni kan. Itu dia. Itu sifat wave 2. Anda akan dapati all the media report benda negatif, pelabur pergi negatif. Itu sifat wave 2. Yang pentingnya, kat sini berapa wave? Kalau kita katakan ini sebagai motif, 5 wave, kita ada 3 wave yang deep, kita tahu akan ada 5 wave lagi. Itu je. Sini low. Kan? Low, high, high, low. Dan sini anda boleh trade. Dekat sini. Bud Simpson. Bukan. Faham? Okey, sini nampak seperti diagonal. Boleh tak dia buat 3 wave saja? Boleh.
A, B dan C, W, X. Dan kalau dia terus turun, dia terus turun, tak nampak konektor dia, saya akan lukis A, B dan C, W, X dan Y. Jarang dengar UJ. Betul. Jarang dengar UJ boleh trade. Kalau ada set up, trade lah. Itu je. Tak payah cerita Fibo Time dulu. Dan Fibo Time saya apply dia kepada weekly. Fibo Time apply macam ni je. Anda ambil 1 dan 2. Mana Fibo Time? Ni daripada low, kat mana ada nampak 1, 2. Jadi kita jangkakan this move akan berakhir kat sini. B macam ni. Kalau kita nak guna apply Fibo Time kat sini lah. Dan C. Kalau nak apply dia. Laju sangat type. Nama jadi jarang dengar Fibo. Jarang dengar UJ boleh trade. Ada setup boleh trade. Tak ada setup jangan trade. Itu je. UJ biasa boleh buy selagi tak sampai equal leg ke atas. Kalau dah sampai, masa dia sampai nak terjun, itulah. Ingat, anda sedang lawan trend tau. Dia tak ada trend. UJ ni tak ada trend. Itu je. UJ ni di time frame besar, ada sedang sideways. Cumanya dia trend dalam ini. Dalam ini. Syarat dia, peak ini kena break. Peak ini kena break. Peak itu. Peak yang ini kena break. Kalau dia break, anda boleh trade dia. Wassalam. Layan dalam kereta. Kalau driving tu jaga-jaga. Faham? Kalau ini break out atas ni. Jadi kita ada ini sebagai diagonal. Nampak tak pergerakan ini? Ini diagonal. Klasik diagonal kan. Klasik diagonal wave 1. Boleh tak dia jadi wave 5? Boleh. Lepas tu turun balik ke bawah. Boleh. Kalau dia break out atas ni. Kita tak katakan benda tu sebab dia tak complete lagi. Nampak? Yang besar dia tak complete lagi. Jadi kita selagi dia tak complete dan syarat untuk wave 5 sekurang-kurangnya 123.6. Jadi dia tak complete lagi. Itu je. Kan? Jadi kalau ini break dekat 1 hour tadi, faham tak? Semua satu sama je. Saya boring cerita ni tau. Kita nak cerita benda lain. Sabar, tak lama ni. Jadi sebab tu saya letakkan alert kat situ. Jadi kalau ini break, UJ kita boleh buy kat sini. Jadi penurunan ini adalah orang kata risk off tu. HSBC kata. HSBC kata risk off. Wave 2. Faham? Itu je. Jadi dollar index one more low, nampak 1 2 3 4 5 ataupun ini WXL. Apa pun ini tak ada. Ini tak ada high. Tak ada apa-apa. Nothing. Boleh? Time cycle saja. 7 hari lagi. Waktu itulah orang semua kelang-kabut. Kalau anda faham, saya rasa ramai dah start nampak kan. I hope ramai dah mula nampak kan benda ni. 1, 2. Ini bukan low. Jadi ini mungkin cuma W, X dan Y. Dan 1, 2, 3 lagi ke bawah. Slowly naik balik ke atas. TNB loss. Ada baca report dia. Dia bukannya trade, dia ada pegangan untuk kontrak yen. Forward contract dia. Bukannya loss. Dia loss kepada exchange. Sama lah, lebih kurang lah. Dia kena pegang ni sebab bukannya dia trade saja-saja nak trade. Ada sebab dia pegang yen punya ni because of contract. Dia kena faham kalau corporation tu, kalau dia masuk pegang forward ataupun futures contract. Futures contract tak bukan trade spot macam kita ni. Bila dia loss dekat situ, dia sedang hedgingkan mungkin kepada something else. Boleh. Kalau saya tak ada, boleh. U-Chef, Euro, US dollar, pergerakan semasa ni, ini adalah
Ini adalah satu. Jadi kalau anda seorang intraday trader kan, ini cukup 1, 2 dan 3. Anda tak trade pada hari ni. Kalau inilah 45, 1, 2, 3, 4, 5, dia buat macam ni. Kalau anda trade dekat M5 contohnya, M berapalah, M5 ni. Anda kira benda ni kan. Anda dapati sini 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Lepas tu ada nampak dia turun. Dia tak break atas lagi. Dia naik turun macam ni turun. Boleh trade tak? Tak. Anda trade kalau dia buat macam ni. 2, 3, 4, 5. Breakout ini. Then ada incomplete sequence. Anda boleh long dari sini. Itu dekat M5. Benda dia sama je, cuma dia kepada time frame mana. Saya tak dapat nak tengok M5. Kalau saya tengok M5, kita tak ada sesi. Saya duduk melukis je kerja saya. Makan tak, apa tak. Saya duduk melukis je. Tapi kalau ada trade, letakkan satu basket ataupun apa yang anda, untuk intraday cari yang spread dia rendah-rendah. Euro, US dollar. Jangan trade GBP AUD, GBP AZD. Jangan trade GBP CAD. Trade yang spread dia rendah. EU, UJ, benda-benda yang tu. Bila ada set up, ada trade dia. Ni bagi yang short term. Boleh apply je, sama je. Ada incomplete sequence, anda trade. Ada incomplete sequence, anda tahu ini 5. Ataupun ini boleh jadi, kalau dia boleh macam ni 1, 2, 3. Katalah dia break terus besar macam ni kan. Breakout structure. Kalau dia breakout structure macam ni, kalau dia break atas 5 wave, sama je. 1, 2, 3, 4, 5. Break. 1, 2, 3 anda long. Asalkan dia ada 5 breakout. 5 wave. Not all major. GU spread dia besar juga. NU besar juga. U-Chef kalau anda menggunakan leverage, dia tak dapat max. Dia bukan 888. Jadi tengok kepada anda punya ni lah. Anda punya portfolio management. Ini cerita-cerita kita yang bulan depan nanti. Banyak saya nak cerita bulan depan. Okey. Euro US dollar, jadi kita sedang lihat correction ke atas, satu ke bawah dahulu. Bila saham jatuh, UJ jatuh, GJ jatuh, US dollar akan bounce sikit. US dollar akan sideways. Yang turun, ingat, kalau anda ada macam ni selain daripada tengok Euro JP, macam Euro JPY, Euro JPY adalah sama dengan apa? Euro EU darab dengan UJ kan? Apa jadi kalau kita tengok EU pula? EU sama dengan apa? EJ darab dengan UJ. $918. Boleh? Darab pula. Bagi. Dengan UJ, ada dapat EU. Faham? Kalau UJ ni jatuh, EJ. Saya tak tulis EJ. EU, sama lah. Kalau UJ ni jatuh, EJ pun boleh jatuh. Jadi ini akan jatuh. Boleh? Dia satu je semua. Ada ingat 3 triangular. 3 mata wang. Ada ingat 3 mata wang. Anda bukannya trade 1 mata wang tau. Anda bukannya long euro. You long euro dengan apa? Dia kepada 3. Dia benda dia, asas dia dalam anda membaca market. AUD US dollar akan buat pembetulan dekat sini, sama je. Ini 1, 2, 3, 4, one more high. Ini dah ada high kan. Jadi ini adalah diagonal. 1, 2, 3, lepas tu naik balik. Boleh? It's all the same. Same market. Same market.
Okey, AU, NZD US dollar, NZD US dollar klasik. Ini dah 5 wave. Ini dah melengkapkan, ada 5 lekuk. 1, 2, 3. Saya kira lekuk je. Lepas tu baru saya kira alien dia. Saya kira lekuk dulu. Sekarang ni, masa ni kita dah nampak, kalau ini berakhir dengan divergence, kita akhirkan dia dekat sini. Kalau dia break up atas lagi, ini masih 3. Kita akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Kalau dia buat ni, ini kan jadi 3, 4 dan 5. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau dia jadi macam tu, itu lebih tinggi. Kalau ini breakout structure, kalau dia breakout dan membatalkan divergence, dia akan lebih tinggi lagi. Dan itu boleh pull yang lain-lain untuk buat extension. US dollar akan lebih lemah. US dollar lemah, yen sideways. Kalau ini berlaku, indeks ni belum jatuh lagi. Dia akan naik lagi. Faham? Ya? Yeah? Indeks ni akan naik lagi. Ini jadi wave 3. Ini jadi wave 4. Dan kita sedang buat wave 5. Faham tak? Kalau NU tadi breakout ke atas macam tu, dan kita jadikan ini wave 3, ini jadi wave 4 dan 5. Kita tengok NZD US dollar sebab structure dia hampir. Kenapa kita refer dia? Sebab dia yang paling jelas structure. Ya, ingat 3, salah satu kena sideways. Sekarang ni kita sedang jangka yen adalah lemah. Yen akan kukuh. Ini jangkaan kita semasa. Dalam time frame kecil H1, kita sedang jangka yen untuk kukuh. Okey? Kalau yen kukuh, UJ akan jatuh. Faham? UJ jatuh, PP yen lain jatuh, itu boleh menyebabkan saham jatuh. Sebaliknya, kalau kita ada NZD US dollar naik, hai AV, kalau NZD US dollar breakout RSI structure, maksudnya kita dalam wave 3 ke atas, NZD kuat, US dollar tak boleh kuat. Jadi kita tahu UJ jatuh bukannya yen kuat. Faham tak? UJ jatuh disebabkan US dollar lemah. Saham masih extend ke atas, saham tak naik ke atas kiranya yen adalah kuat. Itu maksud dia. Tak ada yen dynamic. Kita masih dalam negatif US dollar dynamic dalam M15. Faham kali? Jadi kita akan ada extension dekat sini. Dollar pair ni semua, kalau ini breakout dia punya RSI. Ini hampir. Kalau ini breakout, ini belum habis. Jadi kita akan ada wave 3 kat sini kan. Ini jadi wave 3. Faham? Ini 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu dia. Sekarang ni kita cukup 5 lekuk. Kita habiskan dulu selagi dia tak break out RSI. Kita take apa yang kita nampak. Dia tak break lagi. Kalau ini break out, membatalkan, tak ada divergence, jadi kita akan jadikan ini 1, 2. Ini jadi 3, 4, 5. Jadi ini 1, 2, 3. Dan kita ada macam ni. 4 dan 5. Jadi inilah 1, 2, 3, 4 dan 5. Dalam yang ini. Jadi macam ni. Dan kita akan ada correction yang lebih besar. A, B dan C ke atas. Ini X dalam intermediate tau. Dia boleh jauh. Jadi kita tengok apa yang dia buat. Kalau dia break out, itu menggambarkan saham naik lagi. Saham naik lagi. Kalau ini berlaku, kita letakkan alert. Kalau nak tengok dia, letakkan alert. Add alert. Dah. Habis cerita. Tak payah tenung dia satu malam. Itu je. Extend wave 3. Itu je. Kalau itu berlaku, then kita akan ada bukan
US dollar jatuh, UJ jatuh bukan yen kuat. UJ jatuh sebab dolar lemah. Kalau dolar lemah, UJ jatuh, then kita akan ada yen pair yang lebih sideways ke atas. Sideways ke atas, dia tak extend sebab UJ tadi lemah. Tetapi pada masa yang sama, saham naik tapi tak pecut, masih dalam wave 5. Nampak tak? Semua satu cerita. Yang lemahnya dolar. Itu. Yang lemahnya dolar. Jadi ada tengok kepada ni. Kalau ada incomplete sequence, ada momentum sequence dalam cerita ni, ada trade. Itu je. Buat dia ulang. Hari-hari. Sampai pening. Okay, UCAT pun menggambarkan 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi ada lihat kepada RSI dia. Kalau ini breakout dia punya ni, kita akan extend ni jadi 1, 2. Ini jadi 1, 2, 1, 2. Betul lah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ni jadi 3. Itu je. Jadi kita akan extend wave 3. Exactly pasal. Benda tu je. Sebab itu jangan take step lekuk. Kita tahu benda ni pun, saya tak trade step lekuk. Orang tanya macam mana nak trade step lekuk. Saya pun tak tahu. Tak ada cara je. Ada trade bila ada set up incomplete, bila ada set up momentum sequence. Buat itu ulang-ulang kan. Kalau dia break out ke sini, kalau anda intraday, anda dah ada apa? Anda dah ada incomplete sequence. Tak sampai 1. Kalau dia break ke bawah tak sampai 1, anda boleh short UCAT. Kalau ada trade dekat M5, kat M5 benda tu berlaku kan, anda boleh short UCAT. Itu kalau trade dekat, so trend dia dekat M5. Tapi dekat H1 ni trend dia, ini 5 wave ke atas. Ini 5, kita jaga 3, kita jaga ke atas. Untuk H1. Faham? Itu je. Ulang. Benda tu je Ustaz. Siti rosak. Okey, ini adalah untuk ZN tak ke mana. Ini A, B dan C, W ataupun W, X dan Y. W, X kita mungkin ke atas. Jadi kalau ini ke atas, dolar lemah. Ini adalah kepada treasuries. Gold dan silver. Gold dan silver kita mungkin dah habis. Ini bukan wave 4. Kita cukup lekuk-lekuk kat sini untuk saya buat 3, 4, 5 tau. Cukup. Lebih daripada cukup. Untuk saya nak lukis apa juga saya nak. Ini mungkin dah habis 4. Ni maksud saya. Ini dah habis macam ni. Dan kita dah ada A. Sebelum dia buat benda ni. Kita tengok. 5 wave ni, dia senang nak jadikan dia sebagai 3 wave tau. 3 wave susah nak jadi 5 wave. Ini boleh jadi flat. A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita naik ke atas. Tapi saya tak akan tandakan flat kecuali tak ada cara lain. Saya tak akan buat flat. Kalau flat semua, kalau kita nak tandakan flat, kita tak trade jadinya. Faham? Jadi, tunggu struktur yang jelas. Flat anda tak jelas. 5 minit lagi. Okey. Okey, apa nak trade? Tunggu dulu. Gold, silver saya biarkan. Sebab itu mungkin berlaku. Kalau betul apa ini tak kena stop loss lagi. Saya biar je. Kalau dia kena kat bawah, ni stop loss lah. Kalau dia ikut gold tadi, ini akan ada ke bawah lagi. Iaitu sini adalah wave 4. Sini adalah wave 5. Okey, kalau dia ikut gold tadi apa pun dia berada dalam blue box. Ada entry kat sini, entry dah. Stop loss 10 tick bawah ni. Jadi kalau dia kena stop loss. Kalau dia pergi naik lagi, tunggu sikun. Itu je. Okey, itu adalah untuk silver. Untuk minyak, kita sedang tunggu benda ini. Sama seperti Nasdaq tadi Nampak? Kita dah ada incomplete sequence yang ini. Jauh. Minyak, bila saya
bila yang kita ceritakan minyak mungkin nak pergi naik lagi kan? Masa bila kita buat benda ni dahulu, Rosli, ingat tak? Yang ini kita jangka dia buat 4 ke bawah ni kan. The moment dia break sini dan saya post lukisan ni, saya dapat banyak PM dari mana grup mana tah yang buat minyak. Saya tak tahulah Kalau anda ada ikut macam ni, boleh tak dia habis kat sini dan terus jatuh ke bawah? Boleh. Anda tak akan jangka hujung trend. Anda jangan predict hujung trend. Ini trend dari March. Anda tak predict ini boleh 5 habis kat sini, 5 habis kat sini. Tak, anda tak jangka hujung trend. Movement semasa semuanya ada divergence. So kita in some sort of wave 5. Selagi anda sedang extendkan indeks ke atas, dolar, biarpun dolar kuat, minyak naik macam mana tu? Dia bukannya dolar minyak saja tau. Tak ada. Dolar kuat. Kenapa minyak naik? Cerita kepada saya. Ada yang pegang hukum ni, minyak, kalau dolar naik, minyak jatuh. Ni apa cerita? Ni. Tunjuk, bagi tahu saya macam mana tu. Ini dolar tengah naik, yang ini. Kenapa minyak naik? Kenapa minyak naik yang sini? Anda tak dapat cuma tengok satu. Anda kena tengok 3. Dolar yen index. Dolar yen index. Minyak cuma dapat naik salah 2 daripada 3 benda. Sama seperti gold. Iaitu US dollar lemah. Kita ada US dollar kuat. Kita ada saham yang tengah kuat. Saham extend. Yen yang lemah. Itu adalah menunjukkan minyak ni. Yen sideways. Dia tak dapat 1. Dia kena 3. Dia tak correlation 1 macam tu. Tak ada. Kita sedang jangka minyak buat wave 3 dalam 3 ni. Jadi, betul tak betul? Saya cuma buat benda berulang. So, apa yang kita nampak structure semasa, sekiranya correction ini berlaku, saya nak trade dekat sini. Itu saja. Boleh tak dia terus habis turun ke bawah kiamat? Boleh. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Sini 4. Dan kita habiskan wave 5 kat sini. Ini 3 dan buat yang lebih besar. Boleh. Boleh. Tak salah pun elite wave, nampak? Tapi kalau setakat anda lukis elite wave, anda boleh buat banyak benda. Banyak benda yang anda boleh buat. Tapi kita tahu minyak, dia ada correlation dengan indeks, dengan dolar, dengan yen. Jadi dua daripada itu menyokong kepada kekuatan minyak. So saya extend kan dah. Itu je dah dapat saya buat. Kalau setakat elite wave tak cukup. Anda kena masukkan faktor market dynamic dalam tu. Faham argument saya? Yes, sini ada 1618. Ini kita kena ambil momentum. Yang kita dapat ulang, benda yang ulang. Dia tak dapat cuma ada tengok satu, dolar lemah, minyak naik. Ini minyak naik, dolar naik. Dolar dalam H1 dia turun lah kan. Tapi dalam daily sedang correcting. Jadi minyak naik. Cerita kan. Wassalam, Malik. Jadi anda tak dapat tengok cuma 1. 3 Kita berhenti rehat dulu, Anip lambatnya Anip. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Anip masuk, kita berhenti rehat. Sabar Anip, sabar. Kita berhenti rehat sekejap. Kita sambung cerita minyak. Jadi orang minyak sekejap dengan copper. Minyak dengan copper dia. Kita akan ceritakan balik lepas ni. Okey, kita sambung lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari kopi. Untunglah cari kopi. Okey. kita lihat kepada minyak sekali lagi. Kita tengok minyak. Ini boleh buat 1, 2, 3, 4 dan 5. Untuk habiskan 5 kat sini. Faham? Untuk habiskan 1 kat sini. Okey, boleh habiskan itu. Okey, ini untuk minyak. The thing is,
anda sedang melihat saham yang baru saja break. Dan pada masa yang sama, iaitu dia punya ETF ni. Ini adalah untuk ETF minyak, nama dia XLE. Ini adalah ETF minyak. Anda akan dapati chart dia tak jauh. Dia tak satu-satu, tapi ini adalah satu yang saya gunakan untuk nak lihat kepada pergerakan komoditi. Okey. Jadi kalau anda lihat dekat sini baru saja ada 1, 2, 3, 4. Okey. Ini baru saja ada 3 naik. 3 yang naik. Ini XLE. Kita tahu struktur dia sama dengan minyak. Okay, dia mempunyai direct correlation dengan minyak. Ini ETF untuk energy sector. Kalau kita lihat kepada minyak dekat sini dah 1, 2. Anda boleh jadikan dia 3, 4 dan 5. Disebabkan dekat XLE ini baru 3, anda akan jadikan ini 3. Faham? Saya bukan tengok satu je, dia lukis Elliott Wave, lukis je. Tak. Saya akan extendkan ini, saya akan extendkan dekat sini. Kalau kita katakan ini 3 lengkap, ini 4. Kalau kita tahu ini tak complete lagi, ini kena buat at least 1 lagi ke atas. Faham tak? Kalau kita katakan dia sebagai trend, daripada high kat sini dan low kat sini, dia kena ada nombor ni. 5, 9, inilah nombor-nombor ni. 13, 17. Sekarang ni anda baru nampak 1, 2, 3. Dia kena buat 1 lagi. Sekurang-kurangnya. Jadi kalau kita tahu dia mempunyai struktur yang sama, anda kena extendkan yang sini ke atas. Sebab kalau ini kena buat ke atas. Faham tak? Ini correlation. Tak ada orang cerita benda ni. Faham? Struktur yang sama, high dekat sini adalah high ini, low yang sini adalah low yang ini. Low yang ini. Sini baru 3 wave. Jadi dia kena lengkapkan 1 lagi. Sini kita boleh lukis 5. Kita tak akan habiskan 5 dia. Kita kena extendkan ini. Faham? Ini XLE untuk anda tengok minyak. Bitcoin. Okey, ni Bitcoin. Ini adalah untuk ni dah ada lukis. Bitcoin. Okey. Bitcoin. Mana yang kita Bitcoin BTC US dollar. Okey, Bitcoin. Okey, Bitcoin. Kalau kita tengok penurunan semasa ni Bitcoin, ini adalah untuk dia punya ETF untuk next generation. Penurunan daripada equal leg atas ni kepada sini, okey, ini tak lengkap 100%. Ini tak lengkap 100%. Penurunan ini, 3 wave ni. Jadi kita akan extendkan yang ini. Ini kena extend ke bawah. Faham? Saya buang semua ni lah. Yang atas ni dia dah lengkap 100%. Iaitu daripada March ni kepada sini. Dia dah lengkap 100%. Ngam-ngam kat situ. Okay? Ini cara saya akan buat kepada, ini semua saya lukis tau. Penurunan pertama kepada ni, ini tak sampai 100%. Ini tak sampai. Jadi, apa yang anda kena buat adalah, anda kena extendkan yang sini. 1, 2 dan 3. Jadi kita ada satu lagi penurunan dekat sini. Faham? Dia tak sampai. Jadi apa yang kita boleh buat untuk Bitcoin yang ini, kita tahu low ini adalah ini. Jadi kita akan ambil, kalau ini perlu turun, kita lihat yang ini, kita ambil dia punya Fibo ni. 1, 2, 3.
Ini melangkaui 1618. Ini melangkaui 1618 yang ini. Jadi, apa yang anda kena buat adalah anda kena extendkan dia kepada 5 wave daripada high ini. Faham tak? Ini akan jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3. Jadi ada 5 lagi ke bawah. Faham tak? Macam mana kita jangka movement, tengok benda-benda correlation. Correlation bukan hanya kepada minyak naik, US dollar turun. Tak. 3 benda. Dan tengok instrumen-instrumen berkaitan dengan dia. Itu yang saya buat. Kita guna Fibo je. Lepas tu letaklah apa yang kita jangka. Kalau kita jangka ini 5 wave sebab Fibo 118, kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Itu je. Sama juga dengan minyak. Kita tahu untuk XLE tadi baru 3 wave. Jadi saya tak dapat habiskan dia dekat sini sebagai 3, 4 dan 5. Dan ini habis 5, tak dapat. Disebabkan oleh XLE tadi. Jadi saya kena extendkan sini. Extension, saya akan extendkan wave 3 dahulu. Biasanya komoditi wave 5 yang extended. Tapi untuk extension, wave 3. Simple. Yes, market dynamic. Market dynamic adalah berkaitan melihat market sebagai satu. Itu market dynamic. Melihat market sebagai satu. Dan kita tahu ada 3 instrumen asas, US dollar, yen dan juga indeks yang kita gunakan untuk membaca market. Dalam tu kita ada pecahan-pecahan dia. Contoh, kalau kita lihat kepada komoditi. Komoditi ada kaitan dengan US dollar serta indeks dan juga yen. 3 tu, semua 3 tu. Tapi yang direct dengan komoditi adalah dolar dulu. Selain daripada tu, kita akan lihat kepada, jadi maksudnya structure dekat dolar tu kita gunakan untuk membaca komoditi. Boleh. Tapi yang anda letak Fibo tu, itulah tempat elite wave. Kalau tak nak buat elite wave, kalau banyak sangat nak buat, apa anda buat? Pergi time frame besar, itu je sekali. Kalau anda lukis dekat H1 memang banyak. Nampak? Saya tak akan habiskan ini kalau XLE tadi saya tahu dia ke atas lagi. Jadi saya akan extendkan dulu. Boleh tak sini jadi 3? Dia jadi macam ni. 3 kat sini. 3 kat sini. 4. Boleh. Tapi 4 kepada 5, kita tahu juga bahawa dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ada 2 dekat 1 hour tadi, kalau ada 2 dekat 1 hour, ada turun daripada sini, kita trade juga, tak kisah. Itu je. Tengok structure pakai RSI. Dah. Ini boleh jadi 3. Ini boleh jadi 4. Lepas tu, tapi ini breakout 5. Apa-apa pun, sini pun kita trade. Dia tak peduli apa dia punya ni. Itu je. Yang saya tahu dia ada incomplete, jadi kita trade lah. Itu kita breakout 5 wave. Sebab saya tak dapat habiskan dia dan turun besar kat bawah. XLE kita tahu dia tak habis. Jadi minyak wave 2 tu kita akan trade. Faham dia punya ni correlation dia. Okay, minyak yang dekat H1 nanti, yang ini nanti kita akan long dekat situ. Yang ini. Okay, copper. Copper dia directly correlated dengan US dollar. Anda boleh tengok kepada syarikat-syarikat copper pun sama. Syarikat-syarikat copper contohnya apa nama dia? Ada kat sini. Saya pun tak ingat dah. Ataupun saya dah buang kat sini. Presta Resources. Ni yang Malaysia itu orang tanya. Small cap, Euro cap, ada lah. Dalam ni. XME Metals. Contoh anda boleh tengok kepada XME ni. Ini adalah Metals and Mining. Jadi kalau anda tengok
yang ini mempunyai correlation direct dengan US dollar. Ini direct correlation dengan US dollar. Jadi kalau kita tahu US dollar buat correction yang besar, sebab faktor harga, kalau kita katakan US dollar habiskan struktur ini, itu adalah sama dengan XME habiskan struktur ini. Di struktur. Dan kita akan buat benda ni. Boleh? Itu dia, metals and mining. Ini pun nampak. Boleh? Faham tak apa saya cerita ni? Ini ada higher high. Tak faham? Faham tak apa saya cerita ni? Siapa yang ada akses kepada benda ni, untuk ini memang dia complete wave. Ini complete. Ini bukan incomplete sequence. Ini adalah untuk mereka yang nak melabur. Faham? Anda tahu saham ke atas lagi. Boleh? Faham ke dia? Itu saya tak boleh sebut lebih lanjut. Itu jadi nasihat pelaburan. Faham? Ini 5 wave. Ini 3 wave. Kita tahu ada recovery besar dekat pasaran saham. 3 wave kat sini, analog. Itu je. Okey? Sama juga dengan copper. Itu tadi dekat daily kan. Jadi copper yang kita tahu, copper dia tak break saya rasa. Saya tak ingat dia break ke tak. Dia tak break rasanya. Ini tak break. Ini break, dia break out tak. Ini break. Ini ada long. Sini ada long. Biarpun dia tak ada incomplete sequence. Ini dia melangkaui ni 1618. Dua ni kita long. Ini adalah bila US dollar lemah balik nanti. Ini sama dengan dolar yang ini. Faham? Bukan sekarang. Ini sama dengan dolar yang kat sini. Jadi kalau anda nak trade, kalau anda nak pegang lama position trade, ni dia. Ni. NZD US. Ini bukan incomplete sequence. Ini adalah channeling. Ini yang anda akan pegang lama. Kita buat 3 wave kat sini, kita cari long. Ini position trade yang anda akan pegang lama. Nampak benda-benda ni? Apa yang saya buang? Yang ini bukan 3711. Saya tak kongsikan. Tapi saya tunjukkanlah macam mana dia punya correlation, macam mana dia punya structure yang kita cari. Tapi yang ini bukan 3711. Ini bukan untuk trade hari-hari. Ini benda yang anda pegang, stop loss dia mungkin 200-300 pip dekat sini. Yang anda pegang lama, biar je dia. Faham? Ni benda-benda dia yang anda akan pegang lama nanti. Bukan sekarang. Ini kalau kita ambil Fibo time dia, this one is Julai bulan depan. Not now. Ini bukan sekarang. Faham? Okey, copper. Jadi kita masih jangka ada kekuatan US dollar. Faham copper, XME, company metals. Kita tahu China sedang kawal untuk iron ore semua kan. Jadi ni benda-benda yang kita boleh perhatikan dalam market. Yang ini peluang, ini semua peluang kan. Bukannya senang nak dapat harga macam tu. Kalau nak trade, kita trade yang dalam-dalam ni, yang H1, H4 kan. Kita tak nak cerita TP bila. TP lagi 2 tahun, pengsan. Yang tadi-tadi tu anda pegang lama. Itu 6 bulan, anda tambah core. Itu core position. Itu yang akan kita cerita nanti. Hari ni kita cerita pasal psikologi dagangan kan. Saya cerita pasal benda tu.
Okey, Euro AUD tak ada sequence, tak ada apa. Sekarang tak ada apa-apa, nothing, not for you to trade. Euro GBP, nothing. Kat sini kita boleh short dia. Kat sini anda boleh short dia. Ini dah buat lower low. UJ tadi dah break higher high kan. UJ ni dah break higher high. Jadi dua ni anda boleh long. Jadi UJ kita masukkan kat sini Jarang saya nak cerita UJ boleh long ni. Tapi dia ada set up. Yen pair USD JPY long with 2 in 3 or 7 swing. First time ada UJ dalam tu. Dia ada set up long lah. Itu je. Okey, itu adalah untuk UJ kat sini. Okey. Euro GBP short wave 2 dekat sini. Euro GBP. Semasa ini menaik, ini adalah sama dengan kelemahan US dollar. Kekuatan US dollar ini balik. Okey, Euro GBP short wave 2 in 3 or 7 swing. Okay, ini adalah untuk Euro GBP. Wassalam tadi. Okay, yang ini. Sini dah ada trend high, low, low high, dan kita dah ada low low. So wave 2 ni kita boleh cari peluang. Okay, untuk Euro GBP. GBP AUD ini counter trend. Ini counter trend. Wave 2 kat sini nanti. 7 swing kat sini. Kita dah ada incomplete sequence daripada bawah. AB. Ini 5 wave breakout. Ini 5 wave breakout. Saya dah alih dia. Ini anda boleh cari peluang. GBP AUD long wave 2. GBP AUD long wave 2 in 7 swing. In 7 swing. Okey, ini adalah untuk GBP AUD. GBP NZD pun sama. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Sama ada GBP AUD ataupun GBP NZD. Pilih salah satu. Okey. Cumanya ini boleh jadi 5 wave. Ini boleh jadi 5 wave. Daripada sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini boleh jadi 5 wave. Cumanya yang GBP AUD tadi lebih clear. Jadi saya pilih GBP AUD. Antara dua, GBP AUD ataupun GBP NZD. Pilih salah satu. Jangan trade dua-dua sekali. GBP NZD long with. Jangan peduli saya letak X ke apa ke. Anda tahu itu boleh jadi wave 2. Faham? Saya letakkan dia X sebab W, X dan Y sebab GU dan NZD NU punya movement. Tapi sini ada boleh long. Satu lagi bawah, bounce, X clear, tarik Fibo, ada masuk kat sini. Pilih salah satu. X merah. Okey, ada soalan untuk apa yang kita sedang perhatikan, faham? Jadi apa yang kita sedang tunggu adalah kepada correction untuk US 100 ni buat wave 2. Kalau US 30 buat double, jatuh lagi ke bawah 4 ni, anda ambil Fibo ini dan tunggu 4 ke bawah. Lain daripada tu, indeks tak ada. Untuk yen pair, UJ dah ada set up. Ini dah break high dekat sini. Maksudnya high, low, high, high. Boleh tak dia jadi 5? Boleh.
Dua ni kita akan cari peluang dulu. Tak kisah, kalau dia jadi 5 complete, dia turun 1, 2, 1, 2. Kalau ada tu nampak 3, 4, 5, lain macam je kan. Ada tu pun dah jauh sikit. Ni. Ini boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu 1 ke bawah. Faham? Apa pun, kalau ada nampak 3 wave pertama, kalau ini nampak seperti 3 wave, anda akan long daripada dia. So, kalau 2 ni kat sini, dan lepas itu adalah reversal, kita habis 5, ini jadi 1, 2, 1, kan ada 1 lagi, 2. Jadi kita akan ambil BE 50% wave ketiga. Faham tak? Keluar separuh, partial. Kalau dia betul reverse, itulah blue box. Faham? Kita tunggu 100% daripada yang ketiga ni. Itu dia. Jadi apa pun, kalau dia buat 2 ni, kita akan long dia. Kita dah ada trend. Ini dah 5 wave breakout. Okey, itu adalah untuk US dollar JPY. Lain daripada tu, apa yang saya ceritakan tadi, GBP AUD, GBP NZD, Euro GBP, dollar pair tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kecuali ada trade dekat M5 dengan M15. Itu ada. Saya tak dapat nak pergi terlalu kecil. GBP AUD, GBP NZD dan Euro GBP seperti yang ada dekat chart. Ada soalan, minyak adalah long dekat wave 2. Cat-cat ni ada boleh dapat dekat Discord, ambil dekat sana, semua ada kat situ. Faham cerita minyak tadi? Kenapa kita nak cari peluang untuk long minyak? Okey. Tengok 3 kita tambah sekali lagi. Ni minyak CL, ambil continuous contract. Ini adalah minyak. Ini adalah XLE. Ini adalah Exxon. Syarikat minyak. Okey. Jadi faham kenapa kita terpaksa extendkan minyak? Disebabkan oleh dekat dia punya ini tadi, dekat dia punya ETF tadi, low yang sama, dia baru saja 1, 2, 3, 4. Dia kena ada 1 lagi. Bukan selalu US dollar JPY ada setup. Tak daripada H1 ke atas. Kalau anda trade M15 mungkin. Kalau anda trade H1 ke M15 ke bawah H1 ada. Okey. Jadi kat sini baru saja 1, 2, 3. Dia dekat besar tak ada ni. Dekat H4 ke atas dia tak ada, dia sideway market memang. Setup itu H1. Setup UJ tadi H1. Mungkin ada tengok M15 ada. Tapi kalau ada tengok H4 ke atas, daily ke atas, dia sideway. Tak ada setup. Sekarang baru dia ada. Itu untuk H1. Okey, XLE Jadi ini tak cukup. Ada tengok saham Exxon. Ini pun sama. Low, high yang sama. Tengok Ini high kat sini, ini. Low kat sini, ini. Ini low dia. Ini low dia. Daripada lonjakan dia, daripada ni, ini dah ada 1, ini baru 3 wave 1. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini nampak macam 1, 2, 3, 4 ni 1. Ini adalah 1. Ini 2. Ini pun sama macam minyak. 1, 2. Ini baru saja 3, 4. Belum cukup lagi untuk buat 5. 1 lagi. At least 1 lagi. UJ, tengok ni. Setup adalah bila ada incomplete sequence dengan momentum sequence. Sini. Kalau ada trade dekat apa?
the whole thing sideways. The whole thing sideways. Macam mana ada setup? Kecuali anda trade dekat M15 lah. Itu saya saya tak tengok. Faham tak? Kalau H4, dekat H4, mana ada? H1. Sekarang baru ada. Yang ada adalah kepada yen pair lain, bukan UJ. Yen pair lain trend dia jelas. Sebab dia ada high, low, low. UJ tak ada. Ni sideways. Tak ada. Ni bukan low, low. Dia sideways dalam range ini. This range. Tak ada. Okey? Okey, ada soalan lain kita cover topik kita pada hari ini. Kalau tak ada soalan, kita masuk ke topik kita pada hari ini, ya. Iaitu musuh tersembunyi menundukkan musuh dagangan terbesar.